Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan manhaj talaqqi istidlal, tata cara penilaian ilmu dan juga pendalilan itu dalam Islam, di mana kita sedang bincangkan berkenaan dengan usul pertama bagi Ahlussunnah wal Jamaah, itu mengagungkan nas-nas syarak. Usul pertama bagi Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam penerimaan dan pendalilan adalah mengagungkan nas-nas syarak. Yang kita baca itu sampai ayat berapa? 23. Okey, kita dah habis tu kan. Jadi kita dah habis ayat Quran. Ayat Quran yang kita bacakan hari itu sebenarnya keseluruhannya dikumpulkan oleh pengarang buku kita ni untuk menzahirkan kepada kita bahawa bila kita sebut saja Ahlussunnah wal Jamaah, dalam mereka ni penerimaan mereka penerimaan ilmu dan juga pendalilan mereka ni, mereka sebenarnya berasaskan kepada apa? Kepada kepatuhan, ketundukan dan juga penerimaan terhadap setiap apa yang diberikan Allah Ta'ala kepada mereka, mana daripada Rasulullah SAW ataupun daripada Allah Ta'ala sendiri. Dan dengan sebab itu kita kata, kalau kita nampak tidak ada penerimaan orang berkenaan, mana mengagungkan nas bukan mesti maksud dia gantung ayat Quran, kerana kereta letak Quran dekat dalam kereta, bukan mengagungkan nas. Nas syarak tidak diagungkan secara berkenaan. Nas syarak diagungkan dengan amalan. Mana sejauh mana kepatuhan seseorang itu, itulah kadar ataupun bentuk yang kita kata sebagai tanda penerimaan dia terhadap atau pengagungan dia terhadap nas syarak. Baik. Jadi hari ini insya-Allah kita akan baca tajuk berkenaan dengan tata cara golongan salafus soleh dalam mengagungkan nas. Tata cara golongan salafus soleh dalam mengagungkan nas. Salafus soleh ni adalah satu era, satu zaman di mana Nabi memuji golongan berkenaan. Dia memang betul kita kata bukan mazhab, tapi orang-orang dalam era berkenaan mempunyai cara pemikiran dan juga cara penerimaan yang khas, yang mana kita kenal mereka ni golongan salafus soleh asalnya dengan sabda Nabi SAW. Bila Nabi kata khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi aku, the best generation is my generation, thumma alladhina yalunhum, kemudian orang selepas mereka, thumma alladhina yalunhum, kemudian orang selepas mereka. Ada kata sampai dua, ada kata sampai 3 kali, ada kata sekali je riwayat yang datang. Maksud dia Nabi kata orang yang terbaik generasi aku, kemudian selepas mereka, kemudian selepas mereka. Mana secara tak langsung di situ guideline Nabi SAW bahawa generasi terbaik adalah generasi salaf. Bukannya saya dengar ada yang separuh pensyarah universiti ni, dia suka cakap, dia kata era emas ataupun the golden era of Islam is actually ketika Andalus ataupun zaman Abbasiyah, zaman Ibn Sina dan sebagainya. Salah. Kerana zaman terbaik Nabi kata generasi aku. Orang tertentu dalam generasi berikutnya yang mungkin baik, macam para sahabat, mungkin ada seorang dua orang, mungkin ada sikit, tapi as a whole, secara keseluruhan hanya generasi para sahabat dan tabi'in lah yang dikatakan terpuji dan juga patut dicontohi. Dan saya ingat dulu ada karangan salah seorang ulama tanah Arab, dia kata yang generasi salafus soleh ni adalah era atau zaman, bukannya mazhab. Tapi kena faham, sebenarnya dia bukan masalah kita kata dia era atau zaman. Pujian Nabi supaya kita dapat contoh dekat situ. Dan bahkan Allah sebut dalam Quran orang yang muhajirin awal, muhajirin ansar dan ansar yang Allah Taala redha terhadap mereka, dan orang mengikut mereka dengan baik. Maksudnya orang mengikuti mereka. Sebab kenapa kita kata dengan sebab ini pengarang buku kita dia ambil contoh macam mana salafus soleh dalam first tajuk ni, iaitu usul pertama mengagungkan nas. Apa yang patut kita nampak pada mereka? Pasal orang-orang ni adalah contoh kita. Hatta kita mengenal agama kita pun melalui mereka. Contohnya bukan kita beramal dengan mazhab mana sekalipun berdasar kepada apa kita fikir oleh akal kita, bukan. Bahkan sebenarnya berdasar pada apa yang diterjemahkan oleh para sahabat dan dipelajari oleh tabi'in daripada para sahabat. Dan hatta mazhab timur sebab pelajaran dengan para sahabat lah. Dan kita kata benda-benda yang kita pernah terangkan dahulu, perbezaan yang berlaku di antara para sahabat dan pemahaman dan sebagainya tidak memberikan masalah. Bahkan ada separuh tu memang Nabi sendiri yang beritahu macam tu. Contoh macam bacaan Al-Quran. Kan Nabi SAW, kita baca dalam Sahih Bukhari dahulu,
Mana bila mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah sekali dia melintas dengan Hisham dengan salah seorang Hisham bin Hakim bin Hizam. Hisham bin Hakim bin Hizam, salah seorang sahabat Nabi SAW yang sedang baca surah Furqan dalam solat dia. Umar lintas, Umar dengar bacaan dia tak sama macam dia dengar. Bila tak sama, tahu Umar buat apa? Umar tunggu. Dia tak terkam tapi fikir orang tu solat, dia biarkan sampai habis solat. Habis solat dia cekak leher, dia tarik jumpa Rasulullah SAW. Bila dia jumpa Rasulullah kata, apa ni? Dia kata, ya Rasulullah, dia ni baca Quran tak macam kau ajarkan aku. Tak macam kau ajar aku. Lepas tu Nabi kata dengan dia dengan Hisham bin Hakim bin Hizam, baca. Dia baca. Habis dia baca, Nabi kata, hakadha unzilat, demikianlah surah itu turun. Lepas tu Nabi kata pada Umar, baca. Umar pun baca, lepas membaca Nabi kata, hakadha unzilat, demikianlah juga ayat itu turun. Lepas Nabi kata, aku diberikan 7 huruf. Mana baca Quran tu di atas 7 huruf. Maksudnya boleh baca di atas 7 dialek, orang kata sebutan. Cuma actually benda tadi yang warid daripada Rasulullah SAW 7 tu dah. Mana bukan masalah 7 tu 7 qiraat, cara pembacaan tu. Cara pembacaan. Contoh macam alaihim. Contohnya juga alaihim fihi hi jadi he. Wadduha kan, dengar kan? Itu maksudnya memang ada kabilah-kabilah Arab tertentu tak boleh baca dengan bacaan yang satu lagi. Maka dimudahkan untuk mereka. Itu je. Jadi secara tak langsung kita kata perbezaan di situ Nabi yang raikan. Dari sebaliknya kalau contoh macam yang lain, macam kisah dalam satu perang Bani Quraizah. Balik perang Ahzab, dia pergi Bani Quraizah. Nabi kata daripada para sahabat ketika itu, jangan sesiapa solat asar melainkan di Bani Quraizah. Tapi para sahabat faham, maksud dia suruh cepat. Ada kata suruh cepat. So separuh tu on the way tu dia pergi semayang dulu. Dia kata selagi masih ada lagi. So dia semayang dulu, lepas tu dia pergi. Maksud dia faham hadis Nabi tu salah. Ada separuh tu sampai dekat Bani Quraizah baru semayang semua. Ada separuh tu semayang dalam perjalanan. Pasal dia kata Nabi sebenarnya bukannya nak suruh kita semayang kat sana, tapi Nabi suruh kita cepat. So kita cepat sampai, itu yang Nabi kendaki dengan jangan siapa semayang asal mereka di Bani Quraizah. Jadi lafaz tersebut difahami oleh para sahabat. Nabi tak ada kata macam engkau betul, engkau salah dan sebagainya. Tapi pasal pengertian tadi dibuka untuk mereka. Dan untuk tajuk ini kita kata para sahabat, kita limitation kita para sahabat. Sebab apa? Sebab zaman mereka juga tidak rosak lagi bahasa. Bahasa Arab tak rosak lagi. Zaman kita rosak. Kita orang Melayu kita, Inggeris pun masalah kan. Inggeris kan? Ada apa? Orang Inggeris. Orang Inggeris kan? Ajar orang bukan. Dia nak bagi tahu lah, nak betulkan balik. Kadang-kadang kata orang ni kan, dia actually macam dia kata dia kata buka open the light. Kan, open the light, open the TV. Kan dia open kan, sedangkan switch on ataupun turn on kan. Jadi benda tu yang kita kata secara langsung lafaz yang zaman kita kan. Cuma kalau kita patah balik Arab, zaman dahulu lebih bersih daripada zaman kita. Tapi cuma bahasa dia disiplin tetap. Tapi dari segi masalah penggunaan, pemahaman dan sebagainya, mereka tak perlukan kamus untuk memahami. Orang Arab zaman kita perlu kamus. Bukan orang Arab, bukan hanya orang Melayu, orang Arab sendiri. Dibuat untuk mereka ni kamus bahasa Arab untuk memperjelaskan perkataan tertentu yang hadir dalam meaning penulisan dan sebagainya. So secara tak langsung kita kata apa yang kita dapat faham di sini, para sahabat bila Nabi kata sebaik-baik generasi aku, kemudian orang seperti mereka, maksud dia bukan setakat kita nak puji kerana tingkah laku. Kita nak kena contohi mereka dalam apa-apa saja yang mereka buat. Pasal mereka ni adalah penterjemah utama bagi pengertian dalil itu sebenarnya. Sebab kenapa kita tak boleh kata mereka ni cuma generasi yang terbaik, tapi kita fikir cara kita sendiri. Tak boleh. Kita ni ikat diri kita dengan mereka. Ikat diri kita, pemahaman kita dengan apa yang mereka faham. Okay? Jangan kita pakai pahaman kita sendiri. Jelas Ustaz yang ini dia bawa pengajian yang keliling tu, tapi dia ikut syekh yang itu sebab kita tanya soalan dia, sahabat Nabi buat tak? Bila sebut benda tu, sahabat Nabi tak pernah buat. Nabi is bawa sahabat ini. Pun tak pernah buat juga. Sebut nama orang tadi. Dia pakai nama Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tak pernah buat pun. Hasan al-Basri muhaddis, seorang perawi hadis. Abdullah bin Mubarak, Fudail bin Iyad, nama-nama yang sering dipakai dalam buku-buku sufi ni kan. Nama-nama orang tak terlibat pun dengan apa diorang buat. Bahkan orang semua tak ada duduk dekat ni, tak ada amalan baru. Bahkan diorang adalah penghafal dan perawi hadis. Perawi hadis Nabi SAW. Nama tu dipakai. Soalan sekarang, kebenaran tadi kita cek kat mana? Itu sebab kita ada rujukan. Buku rujukan besar seperti tentang kisah hidup para tabi'in, para sahabat, seperti contoh macam kalau yang besar betul Syiar A'lam Nubala. Sirah lah, mana kata plural bagi sirah.
Siar mana cara hidup ataupun apa kisah hidup. Ya, apa a'lam nubala, mana tokoh-tokoh yang mulia. Dia letak buku tu besar Kak. Mana orang daripada zaman Nabi, dia start daripada Adam sampai ni semua para nabi, kemudian para sahabat, pada tabi'in, siapa berikutnya. Pasal yang menulis tu adalah Imam Zahabi. Az-Zahabi dalam tahun 700 Hijrah. So orang sebelum dia tu dia tulis dah semua sekali. So itu sebab kenapa kita kata dalam konteks apa zaman sekarang ya kita mungkin tak kenal orang. Di zaman dahulu dia orang berekodkan siapa orang berkenaan, siapa. Itu sebab kenapa bila perawi hadis kita tahu dia ni dhaif, dia ni sekian. Sebab apa tahu? Sebab kadang-kadang kita hadir macam ni, kemudian ada seorang tidur, ada sebelah guru tu akan ada seorang tukang catat. Siapa tidur dia salin, tak salin. Jadi lepas tu nanti orang akan cerita, siapa tu ceritakan hari berkenaan. So cek dalam senarai tadi dia tidur. Dan sebab itu dia akan jatuh apa periwayatan dia akan jatuh dengan sebab itu. Kalau tidak orang tak tahu. Sebab kenapa kita kata telitinya, detailnya tentang perkara ni. Sebab kenapa kalau kita baca para sahabat punya kisah, para sahabat punya apa dia pengenalan diri kan, biografi dia orang. Boleh buka buku tu, ada kitab buku Hayatus Sahabah. Kemudian ada kisah-kisah contoh macam apa, macam kitab apa Usulul Ghabah atau Isabah Ibnu Hajar Asqalani, Usulul Ghabah Ibnu Athir. Dia orang karang buku tadi, cari di mana sumber-sumber tadi. Tu sebab kenapa bila orang tu kata saya ambil tarekat ini daripada sekian, daripada Hasan Al-Basri, daripada Ali. Putus. Hasan Al-Basri tak jumpa Ali. Tu di antara biasa orang bagi tarekat ni kan. Boleh kata ke semua sekali. Mesti lintas dengan Ali. Ujung sekali. Yang kata Ali nak ada amalan tambahan. Kan kita kan Syiah punya perangai. Okay, jadi dia ambil. Jadi ujung tu Hasan Al-Basri atau Ali. Hasan Al-Basri dengan Ali tak pernah jumpa. Lepas tu bila dengar orang banyak bising tajuk ni kan, dia tukar pula Abu Bakar. Sini sekarang macam Nasyabandi apa? Nasyabandi apa tarikat Nasyabandi apa Khalidiyah dan sebagainya. Diorang kononnya refer Abu Bakar. Dia kelakarnya tu. Kelakarnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lepas Rasulullah SAW wafat, dia hidup 2 tahun je. Dalam 2 tahun dia hidup tadi, sibuk lawan orang murtad saja. Bila masa agaknya orang nak cek dia punya amalan macam mana? Nampak tak? Kalau macam Umar, tempoh panjang. Ali, tempoh panjang. Kan? Abu Bakar lepas, maksudnya ketika Rasulullah hidup, orang tak tumpu pada siapa kecuali Rasulullah. Betul? Baik, lepas Rasulullah wafat, Abu Bakar 2 tahun je. Siapa dan nak tengok apa benda dia buat? Tak dan. Kena pergi perang, Dia arahkan orang pergi perang. Siapa nak cek dia punya amalan macam mana? Hatta dia actually kalau zaman Rasulullah hidup lagi, apa dia buat sebelum zaman Rasulullah hidup, dia buat lepas tu. Contoh macam pernah Rasulullah SAW bertanya, ni ada datang hadis berkenaan dengan Nabi kata, siapa puasa hari ni? Dia angkat tangan. Siapa solat sunat hari ni? Dia angkat tangan. Siapa bersedekah hari ni? Dia angkat tangan. Siapa ziarah orang sakit hari ni? Dia angkat tangan. Siapa, seriously, semua benda dia buat. Lepas dia jadi khalifah, dia buat lagi. Sebab apa kita sirah sebut berkenaan kisah ni, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu lepas solat subuh dia cepat keluar. Jadi Umar pelik, dia kata ada bini baru ke? Kan ada bini baru ke? Tak, dia ikut Umar, Abu Bakar, ikut Abu Bakar sampai pada satu rumah. Dia tengok Abu Bakar masuk rumah tu, keluar balik. Lepas tu tak besok pergi lagi. So, dia curious, apa benda Abu Bakar buat dalam tu. So dia pun hintai masuk dalam rumah tu. Lepas Abu Bakar pergi tengok ada perempuan buta kat situ. Perempuan buta tu kata tiap hari ada orang tolong kemas rumah dia, masakkan makanan, lepas tu untuk keluar. Besok datang lagi. Ni kerja Abu Bakar. Itu yang tu tak ada pula orang sufi ikut pula. Kenapa tak ambil tarekat? Itu tarekat Abu Bakar tu. Itu amalan dia. Yang dia buat secara peribadi, kan dia buat sendiri. Sampai kan Umar bila tengok benda tu, Umar kata apa? Engkau letihkan khalifah selepas engkau, wahai Abu Bakar. Siapa jadi khalifah lepas engkau letih. Nak buat apa engkau buat, memang letih. Seriously. Dia Umar lepas tu perasan tak dia Umar pula. Kan dia berayau tengah malam, jalan tengok rakyat dia. Pasal dia ikutkan Abu Bakar Siddiq Rasulullah punya buat lagi dahsyat. Mana Umar, dia rasa dia buat apa dia buat tu, kita tengok dahsyatnya Umar kan. Keluar berayau tengah malam tengok rakyat jadi apa. Abu Bakar Siddiq Rasulullah lagi dahsyat dia buat sebenarnya. Tapi tempoh 2 tahun je. Mana sempat nak kira panjang. Tempoh 2 tahun. Kita macam cilik-cilik dah 3 tahun dah. Kan belajar kitab tak habis-habis lagi. Contohnya kan belajar bahasa Arab, 3 tahun belajar bahasa Arab tak pandai lagi contohnya. Kan maksud dia kadang-kadang kita tak perasan masa berjalan cepat. So Abu Bakar dia merintah 2 tahun. Dalam 2 tahun tadi kesibukan dia yang utama adalah bertentang dengan menentang golongan yang tak bayar zakat, golongan murtad, nabi palsu dan sebagainya. Jadi mana siapa dan nak baca dia punya
kisah hidup dia. Ataupun contoh macam ni, siapa yang ambil kisah hidup, semua hidup ketika zaman dia hidup dengan Nabi. Lepas zaman hidup dia tu kan, lepas tu sikit sangat, terlampau pendek. Seorang sibuk kan, kedua siapa nak riwayatkan? Dan semua pergi perang dan sebagainya. Saya tak langsung di situ yang kita kata ada curiosity. Datang mana dia orang baca. Kalau ikut dalam kisah sirah tadi, datang kisah Abu Bakar, apa benda dia buat. Dan golongan tarekat biasanya dia akan ambil zikir-zikir sahaja. Zikir ini, zikir itu. Ini zikir amalan orang sekian, ini zikir amalan sekian. Bukan sahabat Nabi pun, tak terlibat. Golongan berkenaan bersih daripada apa yang mereka dakwa. Terus sebab Nabi kata sahabat tak buat, sekarang kata, alah, Nabi tak buat, sahabat tak buat, tapi tak tentu, tak boleh. In the end dia kata bina hasadah, pasal tak? Sedangkan dari Islam, bila kita tengok para sahabat buat benda berkenaan secara peribadi, dia buat benda tersebut, kita tak kata bid'ah. Bila para sahabat yang buat, kita angkat tangan. Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah, bila berkenaan talqin atas kubur kan, lepas orang ditanam, talqin atas kubur. Orang Melayu kita yang tak baca kita, yang baru belajar dan sebagainya, lompat belajar dengan Syekh Albani punya karangan, terus keluar bid'ah. Benda tu khilaf mazhabi. Sebab apa? Sebab dalam perkara tu tersebut, Ibn Taymiyah sendiri ditanyakan berkenaan perkara tersebut, berkenaan orang punya adat suka lepas tanam mayat, kemudian orang duduk atas tu menyebut talqin dan sebagainya, bacakan sebut wahai orang sekian. Ibn Taymiyah kata apa? Benda berkenaan diriwayatkan daripada dua orang para sahabat, Abu Muhammad Al-Bahili dengan seorang lagi. Memang datang dalam mazhab-mazhab lain yang kata tak betul, dia dhaifkan benda tersebut. Tetapi bila mana ada asar macam tu, Ibn Taymiyah sendiri tak berani kata bid'ah. Dia kata pendapat yang paling sederhana adalah ia dibolehkan. Saya bagi pada budak-budak yang jenis bid'ah saya tu urut pada baca. Lepas dia baca kan, yelah, kita kat Malaysia pula tak baca buku tu. Kalau tok guru pondok kat Malaysia baca buku tu, mati ustaz dia datang kata bid'ah ni. Pasal dia apa pasal dia berhenti kata bid'ah? Sebab dia kata benda tu ada para sahabat punya asar. Dia tak berani kata bid'ah. Kalau dia kata kalau benda tu sahih, takkan kita tabligh dengan para sahabat. Faham tak? Banyak para sahabat actually mendengar dari Rasulullah SAW, ikut apa mereka dengar. Ada benda, contoh macam Omar tadi kan, apa yang dipelajari oleh Hisham bin Hakim bin Hizam tak dipelajari oleh Omar. Itu sebab dia kata aku belajar Quran dengan Rasulullah. Dia baca lain daripada apa Rasulullah ajar aku. Jadi dia akan bayangkan apa yang dia dengar sama dengan orang lain. Nampak tak? Itu sebab dia marah. Namun begitu bila Nabi kata dengan dia, macam tu Quran turun, Nabi benarkan dulu sekali. So terangkat masalah di situ. Menunjukkan bahawa para sahabat ada yang tengok, ada yang tak tengok. Bila yang tengok kata ada, yang tak tengok kata tak ada. Faham tak? Yang tengok kata ada. Ini omong sahabat bukan kita. Omong kita masalah lah. Ustaz tu kata ada hadis. Ya, macam ada baru ni saya pagi tadi. Saya duk buka ada website Jus Tok Guru. Saya tekan-tekan dia pasal dia buat convention berkenaan perubatan Islam. KUM kan 280. Ada pembentang kata kerja macam-macam. Perubatan dengan rotan lah. Kan? Apa membuang jin dan sihir dan santau, adakah dia dikira sebagai apa mistik? Adalah pembentang kata kerja. Saya tengoklah bayar 280 untuk seorang masuk. Persorangan kalau student 220. Dia letaklah harga. Lepas tu saya tekan satu berkenaan dengan minyak zaitun. Minyak zaitun kan? Alah minyak zaitun olive oil lah, payah cakap bahasa Melayu. Minyak zaitun. Okay, ni nak tunjuk contoh dia. Tokguru.net. Ni contoh je. Saya tak suruh beli Yang beli tak apa. Okey. Di sini, kat sini. Ni dia. Alamak, silap. Kan dia jumpa apa? Yelah, inilah virgin. Okey, dia terjemah direct translation. Nabi SAW bersabda, makanlah minyak zaitun serta berminyaklah dengannya, kerana ia dapat merawat 70 jenis penyakit termasuk kusta. Okey. Riwayat Bukhari. Seriously dia menipu. Ini bohong. Pasal dalam Bukhari tak ada hadis berkenaan dengan makanlah zaitun. Kalau yang ada dalam Sunan Tirmizi atau Ibnu Majah, yang bunyi dia kulu zaita waddahinu bihi. Mana makanlah kamu akan zaitun dan juga berminyaklah kamu dengannya. Fa innahu kerana sungguh dia min syajaratil barakah. Kerana dia daripada pokok yang berkat. Itu riwayat yang sahih datang dalam Tirmizi dan Ibnu Majah. Dalam Bukhari tak ada satu hadis pun tentang tajuk zaitun ni. Macam ni. Dengan selamba berani je. Saya hantar kirim email tengok apa dia jawab nanti. Kan? Macam tu nampak tak? Riwayat Bukhari.
Ni kan nampak kan, tapi ustaz yang cakap takkan ustaz tak tahu. Kalau ustaz bangang macam mana? Kan? Masalah. Jadi secara tak langsung kita kata benda macam ni, ini simple, benda simple. Kalau tak ada cakap tak ada. Jangan nak memandai-mandai kata ada. Tapi dan kita pula dalam konteks orang awam tak boleh check. Nah, kami pasal apa belajar, try kita check, tak jumpa. Kata datang mana? Dia actually memang betul kan dia kata benda tu ada. Lama dah diwar-warkan oleh ulama-ulama tanah Arab. Berkenaan dengan tu macam Habbatus Sauda kan kerana hadis sahih. Maka dari dulu sampai sekarang disebut. Dari dulu sampai sekarang disebut-sebut Habbatus Sauda, sifat min kulli da, pasal hadis Nabi Bukhari Muslim. Tiba-tiba datang zaitun ni boleh ubat 70 jenis penyakit dan kusta. Kan lepers, orang kusta yang jatuh gugur boleh diubat dengan masalah lah kan. Belajar mana? Saya hantar sekadar cetakan mana, hadis Bukhari cetakan mana. Kan tengok ni, jawab ni. Tapi kita kata konteks macam ni kan, bagi orang awam kita quoting something macam tu kan. Ada orang buat, ada sekian. Jadi lah, Bukhari, nombor tak letak, nombor apa. Selesai sekali dia akan macam bebas lah. Dia happy dan juga dia cerita je apa dia nak. Dan kita kata secara tak langsung ini membawa kepada masalah kita. Penerimaan ilmu yang kita belajar dulu berkenaan dengan masalah jahiliah dengan Islam. Kan antara tanda pertama jahiliah membatalkan panca indera. Kan taklid buta. Kemudian apa bersandar pada khurafat dan dongeng. Itu antara contoh-contoh dia. Jadi nak tak nak kena juga kita kata apa betulkan balik. So, jadi golongan salaf ni actually mereka ni bukan orang kata apa menjadi apa bukanlah tempat apa orang kata apa setakat satu era atau zaman. Mereka adalah contoh yang perlu diikuti. Baik. Berkata pengarang buku kita, golongan salafus salih radhiyallahu anhum telah menggariskan misal-misal yang terhebat dan sifat-sifat yang benar dalam mematuhi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada buat contoh-contoh apa yang paling hebatlah dan sifat yang benar betul. Diorang actually memang para sahabat ni dalam menunjukkan, tabi'in juga dalam menunjukkan apa kepatuhan mereka benar. Zaman kita kepatuhan ni berdasar pada duit. Okey, dia kata apa? Mengagungkannya dan juga berhenti pada batasan-batasannya dengan tanpa penambahan dan pengurangan. Diorang memang akan apa exactly macam Nabi buat. Dia takkan buat lebih, takkan buat kurang. Telah nyata petunjuk-petunjuk perkara berkenaan pada beberapa perkara, antaranya yang boleh kita lihat sifat mereka ni. Pertama, mengagungkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda contoh para salafus salih dalam mengagungkan nas, kita tengok mereka ni mengagungkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengagungkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kalau anda kata golongan yang bukan salafus salih macam khalaf contohnya yang lepas tu datang tahun 400 Hijrah, 500 Hijrah, golongan apa sufi dan sebagainya. Mereka ni dia Quran dia sampai nak buat ta'na. Tapi bila hadis Nabi tu dia sikit kurang. Sikit kurang apa? Kurang hormat. Kurang hormat. Ya pasal contoh macam golongan sufi separuh mereka ni percaya bahawa wali lagi tinggi dari Nabi. Yalah pasal tengok kisah Khidir dengan Musa. Pasal bagi mereka Khidir itu wali, Musa itu nabi. Musa tak tahu, Khidir tahu. So, kan? Start, jadi dia bagi mereka nampak macam tu. Tu sebab kenapa bagi mereka macam hadis ni tak sahih ke tak ada apa bincangan khas. Mereka tak perlukan hadis pun tak apa. Quran dah memadai bagi dia orang. Kononnya lah. Tapi dalam masa sama kita faham, kita dah belajar bahawa Quran itu dijelaskan oleh hadis Nabi SAW. Tak boleh kita terima Quran saja. Hadis Nabi itu kena pakai untuk memperjelaskan Al-Quranul Karim, apa pengertian dia. Lebih lagi apa yang sahih daripada Nabi SAW. Okay, jadi secara tak langsung kita kata golongan ni dia ada masalah sikit. Jadi itu sebab kenapa di sini pengarang kita kata di antara tanda pertama golongan salafus salih punya cara dalam mengagungkan nas adalah mengagungkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok contoh dia bagi. Daripada Abu Qatadah beliau berkata, kami dahulu duduk di sisi Imran bin Husain dalam sekumpulan di kalangan kami. Mana kami? Itu golongan tabi'in lah, orang yang bukan sahabat Nabi. Duduk bersama dengan apa? Imran bin Husain, sahabat Nabi SAW, yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dan hadis yang antara yang itu macam hadis apa? Berkenaan dengan buasir tu kan? Dia juga diriwayatkan. Yang kes tak boleh duduk tu. Salli qa'iman fa illam tasif fa qa'idan. Fa illam tasif fa ala jam. Semayang dekat dalam berdiri. Tak boleh berdiri, duduk. Tak duduk, dia juga perawi yang sama. Baik. Jadi dia dah orangnya yang bertanya. Dia yang kena Dia kata, dan di tengah-tengah kami ketika itu Bushair bin Ka'ab. Bersama-sama mereka ketika duduk dengan Imran bin Husain, seorang lelaki bernama Bushair bin Ka'ab. Lalu Imran bin Husain bercerita kepada kami pada hari berkenaan telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat malu adalah kebaikan seluruhnya. Al-haya khairun kulluh.
Okey, atau apa al-haya'u kulluhu khair. Kulluhu khair. Mana dia lafaz datang, dia kata Nabi sabda al-haya' khairun kulluh. Malu itu, sifat malu itu khairun kulluh, kebaikan seluruhnya, ataupun al-haya'u kulluhu khair. Semuanya adalah kebaikan. Semuanya adalah kebaikan. Bila Imran bin Husain ni cakap daripada Nabi SAW, Bushair bin Ka'ab berkata, Bushair bin Ka'ab, lelaki yang disebut ni, berkata, sesungguhnya kami dapati dalam sebahagian kitab-kitab atau kata-kata hikmah, sebahagian kitab atau kata-kata hikmah, bahawa daripada malu ni, ada ketenangan dan ketundukan kepada Allah Ta'ala. Mana tenang tunduk, kita relax dan kita rasa malu nak buat apa benda-benda jahat. Okey. Tapi dia kata, dan darinya ada kelemahan. Dari kelemahan malu ni juga ada negatif dia. Mana ada pro and con. Pro and contra. Pro and con. Maksud dia kawan ni kata sabda Nabi, seorang lagi kata kitab-kitab hikmah, buku-buku apa kata-kata hikmah atau buku-buku lama-lama kata malu ni kadang-kadang bagus, elok, kadang-kadang tak elok. Maksud dia cakap macam itulah. Lalu Abu Qatadah berkata, lalu Imran bin Husain telah marah sehingga merah dua biji mata dia, dan dia berkata, aku tidak sangka. Aku tak sangka. Dia kata, aku bercerita kepada engkau daripada Rasulullah SAW dan engkau menjawab mengenainya. Engkau jawab. Aku kata Nabi sabda, engkau jawab balik. Dia kata. Lepas tu dia kata, Abu Qatadah berkata, lalu Imran bin Husain mengulang lagi. Imran bin Husain ulang sekali lagi lah. Ulang lagi apa hadis berkenaan. Dia kata al-haya' khairun kullu atau al-haya' kulluhu khair, sabda Nabi SAW. Lalu Abu Syair mengulang lagi kata-kata tu. Dia cakap lagi. Dia kata apa? Dia kata lagi, tapi dalam buku-buku dahulu kata ada kebaikan, ada keburukan. Mana malu ni? Nabi kata baik seluruhnya. Dia kata nampak tak? Okay, jadi apa jadi pada sahabat Nabi? Jadi Imran bin Husain ketika kata, dia kata apa? Lalu dia kata Imran menjadi marah. Okey? Bila dia marah kan, marah sangat, sampaikan orang ramai yang ada keliling tu kata pada Imran bin Husain, dia orang kita. Wahai Abu Nujaid, dia tak apa-apa. Dia okey. Maksud dia kata-kata dia tadi bukanlah kerana dia jahat. Pasal actually zaman tersebut bukan dituduh ada kemunafikan, maksud dia. Apa zindik dan sebagainya. Dia hadir duduk sekali. So kawan-kawan ni mungkin kenal dia siapa. Tapi mulut dia kadang-kadang mungkin lancang sangat. Maka dia cakap macam tu. Maka Imran bin Husain marah sungguh-sungguh, sampaikan orang ramai keliling tu tenangkan. Tak apa, dia daripada orang kita, dia ahli sunnah, maksud dia lah. Tapi ketika itu Imran bin Husain cukup marah. Sampai terpaksa dipujuk oleh orang lain. Marahnya dia kerana apa? Ada orang berani kata, bila dia sabda Nabi SAW, dia kata apa? Tapi itu kita kata zaman kita sekarang ni banyak yang dikatakan benda ni tidak ada pada masyarakat kita. Mana orang hina Rasulullah orang tak kisah. Kan persoalkan Rasulullah tak kisah. Tapi bila orang, contohnya orang gila cakap bukan pada agung, tangkap. Kan? Betul lah kita kata kehormatan raja itu baguslah, tapi masalahnya Rasulullah SAW lebih atas, lebih tinggi banding agung. Siapa kata agung lagi tinggi Rasulullah? Agung mana lagi tinggi Rasulullah? Sultan mana lagi tinggi Rasulullah SAW? Siapa lagi tinggi? Rasulullah lagi tinggi. Kenapa hilang? Pasal apa? Pasal penguasaan tu je. Kan? Kadang-kadang kalau dia kata menteri kata tangkap lah. Kalau menteri kata tangkap, tak tangkap. Macam contoh macam apa di apa sekarang ni kan, macam golongan Syiah. Golongan Syiah dia memburukkan. Di Malaysia dia orang tak cakap lagi. Tak keluar lagi lah. Dia macam senyap. Tak ada, kami tak ada. Di luar negara, di Mesir dan sebagainya, di Iraq ke ni, dia orang cakap dengan lantang. Dia kata isi Nabi ni berzina lah dan sebagainya. Dikafirkan para sahabat Nabi SAW. Memang diburukkan sungguh-sungguh. Sampai berlaku pada hari Ahad baru ni di Mesir. Ialah kerajaan Mesir tak nak ambil tindakan, diamkan, biarkan. Zaman dahulu dia pernah 3-4 kali ditangkap kan, lepas tu dia lari keluar negara. Tapi kali ini dia ada kononnya dah dapat demokrasi yang tulen kan. Dia kononnya bercakap dengan suka hati. Dia masuk kampung, satu kampung tu dekat Giza. Dia masuk kat situ, dia bagi ceramah. Lalu orang kampung tu serbu rumah berkenaan, tarik dia keluar, pukul sampai mati. Lelaki berkenaan. Tapi lelaki tu tengok dia mulut dia memang cakap direct. Memang actually daring. Kita kalau dengar macam tu kita pun marah. Mana gila kalau orang cakap bapak kita, mak kita, macam perasaan kita. Sebab kenapa dan tajuk ni kerajaan kena ambil tindakan. Bukan membiarkan saja kumpulan yang menghina Rasulullah ni terus berjalan. Pasal dia kalau dia sekali benda tu datang, dia tak boleh berhenti. Sekali dia buka pintu tadi, dia kadang-kadang tu sebab apa? Dia macam testing tau. Dia orang buat benda testing. Tengok test market, tengok apa jadi. Dia kutuk sikit, tengok apa jadi. Orang Islam buat apa? Senyap, tambah sikit. Maksudnya nak hilang kehormatan tu, dia bukan sekaligus. Syiah ni kalau dia punya ulama, para ulama sepakat dia kafir.
Syiah. Kalau yang Syiah ni banyak. Syiah ni macam Ibn Taymiyah kata dia ada melampau. Sebab dia kata bertuhankan Ali, ataupun dia kata Ali sebenarnya patut dapat wahyu. Nabi Jibril silap bagi. Kan Ali tinggal rumah Rasulullah. Jadi patutnya bagi pada Ali, tapi silap terbagi pada Rasulullah SAW. Ada satu rumah kan. Ini melampau. Ada yang bawa yang itu Rafidah. Apa yang itu yang dipanggil sebagai apa? Yang itu Ghulu, Ghaliyah, melampau. Lepas tu ada Rafidah yang second level, yang diorang ni mengkafirkan para sahabat, mengutamakan Ali mengatasi para sahabat yang lain-lain. Bahkan ini golongan Rafidah ni dianggap para sahabat semua kafir. Dia tak kata wali dapat wahyu patut, tak. Ali lebih utama daripada para sahabat yang lain. Tak ada mengatasi Rasulullah, tapi diorang kata diorang tolak semua para sahabat. Semua para sahabat lain semua tak betul, kecuali beberapa orang saja. Mana para Rasulullah wafat, dia kata 3 atau 7 orang saja yang masih lagi Islam, lain semua kafir, murtad dia kata. Ini Rafidah. Dia actually daripada selepas pembunuhan Osman sebenarnya. Mana zaman di awal ketika mana Abu Bakar merintah, Osman merintah, Abu Bakar, Umar merintah, diorang tak zahirkan diri. Bahkan diorang pun sebenarnya diorang ni adalah kumpulan sebenarnya selepas Islam menakluk Parsi. Selepas mana Husain bin Ali bin Abi Talib kahwin dengan anak perempuan Raja Parsi. Lepas tu timbul masalah Syiah ni. Sebelum daripada itu tak ada. Mana dikata kepada sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bila diorang kata ada prefer sahabat ini better dan satu lagi kan. Biasalah kita rapat dengan seorang, tak rapat dengan seorang lagi. Tapi namun begitu, bila Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, tak ada siapa berani tolak. Semua sepakat menerima Abu Bakar sebagai khalifah. Hatta orang-orang Madinah yang kita kata, diorang kata asalnya pada Abu Bakar, kami ada ketua, engkau ada ketua. Muhajirin ada ketua, kami ada ketua sendiri. Tapi bila dibai'ah Abu Bakar, semua turut bai'ah. Dan mereka keutamaan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, yang Nabi sering jadikan sebagai imam untuk sembahyang solat. Nabi hadir bukan Nabi tak ada. Kalau Nabi tak hadir banyak. Ada atas seorang sahabat yang buta pun Nabi pernah jadikan dia imam di Madinah ketika Nabi tak ada. Tapi ketika Nabi hadir, tak ada kecuali Abu Bakar lah orangnya, orang yang dipilih. Hatta banyak nas-nas yang menyokong perkara berkenaan. Tapi Nabi tak pernah namakan orang. Pasal Nabi ketika Nabi hidup sendiri pun, ketika awal Islam, bila Nabi nak tawarkan diri Nabi kepada kabilah-kabilah Arab, ada separuh tu minta jaminan diorang akan pegang kuasa selepas kewafatan Rasulullah. Nabi tak berdirikan. Nabi kata Allah Ta'ala letak hukum ni pada siapa dia nak. Kerajaan dia bagi pada siapa dia nak, Nabi kata. Jadi Nabi lepas macam tu. So anyway, bila zaman Abu Bakar, Umar masih lagi tak ada masalah. Tapi pertengahan zaman Umar, bila Parsi kalah, Raja Parsi lari, anak Raja Parsi dikahwini oleh Husain bin Ali bin Abi Talib, cucu Rasulullah. Maka di situ mula timbul bibit dia. Pasal apa? Orang Parsi ni, diorang ni dia anggap raja dia Tuhan, descendant of God. Kita tahu kan benda kenaan, tahu kan? Orang Parsi ni, Persia ni, dia anggap raja dia tu macam keturunan Tuhan. Kemudian bila anak raja dia yang keturunan Tuhan tadi kahwin dengan anak Husain, anak Ali itu keturunan Nabi daripada Fatimah binti Muhammad, maka diorang cari lain kat situ. Sebab perasaan dia utamakan semua sekali kat situ. Dan bahkan bila kita tengok golongan Syiah ni, bila dia pilih imam-imam kan, imam 12, diorang ada imam lepas Ali, Hasan, Husain, stop setelah. Lepas tu anak berikutnya, Husain kahwin banyak anak, dia kahwin banyak perempuan. Ada anak dia dengan Arab, ada anak dia dengan Parsi. Tapi golongan ni pilih anak dengan Parsi. Dia berada di situ, Ali Zainal Abidin. Lepas tu kemudian Muhammad Al-Bakir, Musa Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim. Dia ada nama-nama gelaran di imam-imam tadi. Semua keturunan hasil perkahwinan Husain dengan anak Raja Parsi tadi. Kalau kita kata Hasan pun ada anak, apa tak ambil jadi imam? Siapa nanti? Soalan. Kan nampak tak di situ? Pilihan imam 12 tu ke mana pergi? Ke mana dia pergi sebenarnya? Jadi di situ kita kata pendetakan berkenaan Syiah ni, confirm diorang salah. Pasal diorang pilih imam ikut apa? Siapa lantik? Kalau tak lantik, mana ayat dia? Lepas tu dia baca. Dia kata dalam Quran kan Allah Ta'ala berfirman dalam Quran dalam surah Al-Baqarah, wa idh tala inni ja'iluka lin-nasi imama. Hai Ibrahim, kami jadikan engkau untuk manusia sebagai imam. Patut ialah Ibrahim lah. Tu imam 12 tu macam mana? Allah tak sebut dalam Quran berkenaan dengan Adam, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Memang bangga kalau dengar dia debat kan, ahli sunnah dengan Syiah. Bila Syiah yang ditanya berkenaan tajuk tadi, macam mana dilantik imam, pasal Nabi dilantik dengan wahyu. Kan diorang tak terima syura, perbincangan untuk memilih pemimpin, dia kata tak bukan daripada Allah Ta'ala. Bukan daripada Allah Ta'ala. Walaupun dalam Quran Karim Allah Ta'ala nyatakan wa amruhum syura bainahum, dan urusan orang beriman yang masuk syurga ni adalah
bila urusan mereka sama mereka ni adalah apa? Bersyura, perbincangan. Dan perbincangan takkanlah pasal takut tajuk ayam nak bagi makan apa. Mesti yang paling besar adalah pemerintahan. Urusan mereka ni paling besar pemerintahan lah. Jadi secara tak langsung mereka akan tengok kan Syiah ni, dia zahir di situ sebenarnya. Dia zahir di situ. Mana lepas daripada ni dan makin berkembang bila mana zaman pembunuhan Osman. Osman mati dibunuh, lalu ketika itu dibai'ah Ali sebagai pemerintah kan. Oleh pembunuh Osman, mula-mula sekali lah, kemudian oleh sebagian para sahabat. Sebahagian para sahabat tak nak bagi bai'ah, sebab Ali diangkat oleh orang yang bunuh Osman. Jadi benda tu makin merebak, makin highlight kan. Dia actually asal daripada tajuk Hussein tadi, punya perkahwinan dengan anak Parsi. Lepas tu dia merebak kepada masalah Ali punya peletakan jawatan, diletakkan sebagai khalifah. Dia upgrade lah lepas tu. Pasal diorang akan sokong Ali sebab apa? Sebab Ali ni bapa kepada Hussein kan. Hussein kahwin dengan anak Raja Parsi. So dia line ni macam tu je. Dia tak pilih Hasan. Hasan abang, Hussein adik. Hasan Nabi pernah sebut, Nabi kata cucu aku ini Sayyid, penghulu, ketua. Moga Allah Ta'ala damaikan dengan sebab dia dua kumpulan besar umat Islam. Ini damaikan. Mana dia buat? 6 bulan dia pegang jawatan, dia lepaskan jawatan, umat Islam jadi bersatu balik. Yang kita kata Amul Jamaah. Al-Sunnah Jamaah tu kat situ. Jamaah tu. Jadi pergabungan semua umat Islam. Secara tak langsung di situ kita kata yang diorang ni dia lari. Dia tak nak terima. Sedangkan dia kata imam maksum kan? Imam ni maksum, semua buatan imam maksum. Betul tak? Apa tu yang disoal oleh para ulama ahli sunnah? Kalau imam ni maksum, perbuatan Hasan lepas jawatan tu maksum ke tidak? Hasan lepas jawatan bagi pada Muawiyah. Bukan bagi Hussein, bagi Muawiyah. Soalan 40 dia pengikut dia puluhan ribu tau. Lepas mati Ali bin Abi Talib, dia punya pengikut puluhan ribu, ada kata 40 ribu atau lebih. Mana dia nak perang bila masa dia boleh perang. Tapi kena dilepaskan jawatan. Soalan nak tanya kan, bila orang Syiah ni kata imam ni maksum, kata-kata mereka ni seperti kata-kata Nabi, perbuatan mereka seperti perbuatan Nabi. Soalan, bila Hasan lepaskan jawatan kepada Muawiyah, jadi dia tersilap ke tak silap? Soalan mesti tak silap. Kalau ikutkan orang kata maksum, tak sepatut silap. Tapi tak boleh, ini takiyah. Dia mainkan takiyah aje. Ali sekian takiyah. Ali kahwinkan anak dia dengan Umar, takiyah. So benda macam ni kita kata kena faham. Jadi Syiah ni, yang kumpulan kedua ni Rafidah, yang kumpulan jatuh ditolak semua para sahabat, Ali je. Kemudian yang bawah sekali yang ringan, paling ringan adalah yang Mufaddilah. Mufaddilah ni yang dia mengutamakan Ali, tapi ke atas para sahabat lain, tapi tidak ke atas Abu Bakar dan Umar. Mana dipandang Ali lebih utama bandingan Uthman. Ikutkan level sama, pasal Uthman pun menantu Rasulullah kan. Uthman pun menantu Rasulullah, dua orang anak Rasulullah dia kahwin. Ali kahwin dengan Fatimah. Tak boleh kita kata yang Fatimah aja, Ali yang anak perempuan lain tak ada. Kan salah lah kita kata macam tu. Tapi anyway, kedudukan sama. Tapi bagi mereka dapat lihat, mereka melihat Ali ni lebih utama bandingkan sahabat yang lain, kecuali Abu Bakar, Umar. Dan dia tak kafir kepada sahabat. Ini kumpulan yang macam Zaidiyah, Syiah Zaidiyah. So kalau dia kata Syiah ni secara keseluruhan, kalau akan nak tengok dia, kalau dia kata yang ulama-ulama dia yang macam Isna Asyariah, Iran dan sebagainya, yang itu confirm terkeluar Islam. Orang awam dia terpulang pada Allah Ta'ala. Pasal kita tak boleh hukum orang, pasal kena jahil, tak tahu. Orang kita ada kan duduk berjalan azan maghrib tak semayang. Kenapa? Tunggu kahwin. Tunggu kahwin baru nak semayang. Pernah dengar? Dah kahwin baru semayang. Ada separuh tu dapat anak baru semayang. Ada tu tak sampai seru panggil. Syiah memang selagi imam tak datang tak ni solat tak wajib. Selagi imam tak datang, solat tak wajib. Bila imam ada, pemerintah ada, baru solat wajib. Syahadah diorang nak tambah. Tapi depan kita dia kata tidak lah. Dengan syahadah begitu automatik kan kafir. Dengan syahadah berkenaan kita kata para sahabat ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala pilih, tak ada masalah. Tapi kita kata wasi dan sebagainya tak timbul tajuk Muhammad Rasulullah, masih lagi Muhammad Rasulullah. Kalau dia kata Ali Rasulullah, habis lah. Tapi ada masalah tambahan tadi, kita kata untuk orang awam ni kita tak boleh keluarkan, pasal dia orang jahil, tak tahu. Tapi untuk ulama dia confirm kena terkeluar. Pasal mereka terpaksa, mereka mesti menipu. Tak boleh tak menipu. Untuk menangkan mazhab dia mesti menipu. Mesti berbohong. Kan banyak benda pelik lah. Macam kita kata macam kes imam ni tadi, lantikkan siapa. So jadi bagi mereka ni, golongan ni memang kita kata golongan macam ni. Quran dia kata kami terima, hadis Nabi dia tolak. Itu sebab kenapa kita kata sifat para salafus salih, bila dah mengagungkan nas, tanda pertama tengok Nabi punya sabda dia letak mana.
Kalau dia ketepikan, dia tolak macam tu dengan suka hati, maksud dia bukan ahli sunnah. Bahkan dia bukan tak macam para sahabat. Para sahabat punya tanda, mereka ni mengagungkan nas. Marah dan benci siapa yang tolak nas hadis Nabi SAW. Dia tengok macam tu, dia marah. Imam Hussein marah, merah mata dia. Marah mata, kerana apa? Kerana orang tu menjawab kepada sabda Nabi SAW. Faham Macam mana kalau ahli keluarga sendiri yang ada yang kata tak accept sunnah Nabi? Kalau dia kata reaksi kita memang kita ya, okey, satu benda macam ni. Memang kita kata apa, bergaduh ke benda, apa, kita memang tak nak bergaduh. Tapi actually kita kena usahakan supaya dia tak dialog, kena dialog dengan dia. Apa hal? Kenapa tak terima? Kita kena sampai last sekali. Pasal dalam peringkat dialog ni tadi, macam kita kan saya cerita kan, saya duduk dengan orang Allah Ta'ala tu, dia kata your school of thought is not my school of thought kan. Okey, duduk dengan dia dalam beberapa jam tu, actually in the end dia semayang lah akhirnya. Tapi mula-mula tu dia tak nak duduk, tak nak semayang. Dia kata alasan sekian. Tapi mana dialog tu penting. Untuk kita jatuhkan hukum kepada keluarga kita kan, kita buang terus, tidak. Islam tak ajar macam tu. Tapi kita kena buat effort untuk dia dibetulkan. Jangan biarkan dia hanyut macam tu. Kan syurga kubur masing-masing, tak. Kita kena tarik dia atas alasan dasar untuk untuk kita panggil apa, menyelamatkan dia. Macam mak bapak kan, dia lepuk anak dia bila anak dia buat benda yang salah, bukan sebab dia benci. Dia takut anak dia akan binasa. Kan hancur kan, di jalan tengah jalan raya, woi, dia marah anak dia. Lepas tu pak dia lepuk kan. Anak dia lompat tengah jalan raya kan. Perbuatan dia pukul anak dia tadi kan, benci ke sayang? Sayang. So macam itulah. Kita je dengan keluarga kita. Kita bukan benci dia, tapi kita sayang dia, kita tak nak benda berkenaan. Jadi tapi cut off tak semestinya jadi. Kan ada separuh orang cut off dia akan patah balik, bagus. Tapi ada separuh orang cut off dia lagi lari. So jadi itu masalah cara kita approach. Tapi masalah kita biarkan tidak. Redha tidak. Tidak redha dengan dia. Apa dia buat kita takkan redha. Perbuatan yang meninggalkan arahan Nabi SAW tidak boleh. Pasal kita Rasulullah ni atas mak bapak lagi. Kalau kita marah adik kita kerana mendahaka pada mak bapak kita, kita kena mendahaka, marah lebih lagi kalau orang tu mendahaka pada apa? Pada Rasulullah. Kalau kita marah pada orang mengkhianati negara kita, orang mengkhianati Rasulullah, dia marah lagi kita. Patut dia marah. Ini yelah Rasulullah, aduh ustaz ni boleh jawab. Kan negara kita ni kita sayang, kita lah jaga, siapa lagi? Kita lah jaga agama, siapa lagi? Faham tak? Kena faham betul. Faham Baik. Contoh kedua, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, okey, la tamna'u ima Allah minal masajid. Mana jangan kamu halang hamba-hamba Allah Taala daripada masjid-masjid. Mana bila ada hamba-hamba wanita Allah Taala, mana kalau lelaki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Okey, jangan kamu halang hamba wanita Allah daripada masjid-masjid. Apabila dia minta izin kamu kepadanya untuk pergi kepadanya. Mana kalau isteri kamu minta untuk pergi ke masjid, maka izinkan, maksud dia. Nabi suruh macam tu. Lalu berkata Bilal bin Abdullah. Ini anak Abdullah bin Umar. Anak dia sendirilah. Anak Abdullah bin Umar, anak dia. Bila dia si bapak ni sebut. Kan Nabi kata jangan halang hamba-hamba wanita Allah daripada masjid-masjid. Kalau mereka izinkan, minta izin dari kamu untuk pergi kepadanya. Lalu Bilal bin Abdullah berkata, demi Allah, kami pasti akan menghalang mereka. Dia bilang, mungkin tak, mungkin suasana bertukar ke Allah Ta'ala. Tapi dia kata demi Allah dia nak halang juga. Dia tak nak bagi keluar pergi. Perawi itu berkata, perawi hadis ini berkata, lalu Abdullah bin Umar telah datang kepada Bilal bin Abdullah dan dia marah dan dia maki seteruk-teruknya. Orang ajar. Macam tak tahu apa benda dia keluar, tapi perawi itu sampai tak tulis apa benda yang dia cakap. Apa yang dia cakapkan oleh Abdullah kepada anak dia, tak tahu dia cakap apa. Tapi anak dia Bilal bin Abdullah tu dimarahi oleh Abdullah bin Umar sampai kan dia kata apa? Yang dia kata apa? Yang perawi dia kata, yang aku tak pernah mendengar beliau memakinya seperti itu sama sekali. Tak pernah didengar macam tu punya makian diberikan oleh Abdullah bin Umar pada siapa? Pada anak dia pun. Beliau berkata dan Abdullah bin Umar berkata lepas tu, aku memberitahu engkau daripada Rasulullah SAW dan engkau kata demi Allah kami pasti menghalang mereka. Macam tu. Aku kata Rasulullah sabda, engkau kata kami nak halang juga. Dia cakap itu, marahnya dia kepada anak dia sendiri. Faham? Maksud dia menunjukkan bahawa ini, kita kata keprihatinan para sahabat dalam tajuk berkenaan dengan sabda Nabi SAW dahsyat. Dia tak ada macam, ada optional, tahu? Optional, alah, tolak sikit tak apa. Kan, bukan ni sangat. Kan, tak ada. Mereka nampak benda itu semuanya adalah perkara-perkara yang penting perlu diamalkan. Daripada Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu, bahawa beliau telah melihat seorang lelaki dari kalangan teman-temannya, orang-orang yang mendekati dia, kan orang-orang yang mendampingi dia,
melontar-lontar batu. Dia pegang batu, baling. Tapi budak-budak kan suka buat kerja tu. Betul tak? Kan letak benda, baling. Main batu, kan, baling. Lalu Abdullah bin Mughaffal berkata kepada lelaki berkenaan, janganlah engkau melontar-lontar batu. Jangan buat macam tu. Kan, jangan baling-baling batu, dia kata. Kerana Rasulullah SAW dahulu membenci atau baginda berkata, baginda tak suka benda berkenaan, dan baginda bersabda, melontar-lontar batu tu, Nabi kata apa? Nabi larang daripada melontar-lontar batu sebab apa? Kerana tidak diburu dengannya buruan. Kan binatang buruan mana kita buru dengan batu. Macam tu. Cakap siapa tangkap? Tak ada kan? Dan juga tidak dilukakan dengannya musuh. Musuh tak mati dengan batu tu. Tapi apa? Dia akan patahkan gigi dan juga keluarkan biji mata. Dia janganlah berlatih sebab dalam Islam kalau betul orang tu nak berlatih untuk apa senjata dan sebagainya, ambil senapang betul, belajar. Pergi ambil bayar tempat tu, tembak sungguh. Belajar betul-betul menembak dan sebagainya. Baru betul. Mana baru betul dikatakan sebagai perbuatan dia tadi ada faedah. So kalau tidak dia main batu tadi bukan tak ada faedah. Kan nak kata buru binatang, tak. Nak kata untuk peperangan, tak juga. So apa salah buat? Kan? Jadi Nabi tak benarkan. Jadi Abdullah bin Mughaffal terang pada lelaki ni jangan buat. Nabi tak benarkan. Kemudian beliau melihat setelah itu beliau lihat Abdullah bin Mughaffal nampak lelaki berkenaan. Selepas tu masih lagi melontar-lontar batu. Masih lagi baling batu, baling. Lepas tu ambil baling. Lalu Abdullah bin Mughaffal kata pada dia, aku memberitahu engkau bahawa Rasulullah SAW dahulu membenci atau melarang daripada melontar-lontar batu. Kemudian aku melihat engkau melontar-lontar juga. Dia kata, melontar-lontar lagi. Masih lagi. Aku dah beritahu engkau Rasulullah sabda, engkau masih lagi. Dia kata, aku takkan bercakap dengan engkau selama sekian-sekian. Dia mungkin tak nampak lah. Dia kata, aku tak nak cakap dengan kau. Kau jangan cakap dengan aku. Mana bayangkan. Dalam hadis Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi kata apa? La yahillu limri'in muslim. Tidak halal untuk seorang lelaki muslim, seorang muslim ni, ayyahjura akhahu fawqa thalath, untuk memulaukan saudara lebih daripada 3 hari. Itu sabda Nabi SAW. Para sahabat cukup menjaga sabda Nabi. Tapi oleh kerana marah sangat dengan orang yang tak hormat sabda Nabi SAW ni, dia sampai dia boleh kata apa? Aku tak nak cakap untuk dengan kau sekian-sekian. Ada kata 3 hari, ada kata sebulan, ada kata setahun. Kau jangan duduk dengan aku. Dia tak nak bagi orang tu duduk dengan dia. Pasal dia rasakan orang ni tak ada respect pada Nabi. Apa perlunya orang ni dilayan dengan cara baik? Itu sahabat Nabi punya perbuatan. Okay. Kemudian daripada Qabisah Asy-Syami, daripada Qabisah Asy-Syami, bahawa Ubadah bin As-Samit telah keluar bersama seorang lelaki ke bumi Rom. Actually lelaki ni maksudkan tu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dalam hadis ni tak ceritakan siapa, dan satu orang lain datang diterangkan siapa lelaki berkenaan. Mana maksud dia Ubadah bin Samit. Okey, maksud dia pergi ke bumi Rom, dan Rom ketika itu dijadikan gubernur ke atasnya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi gubernur. Zaman Umar lagi. Okey, jadikan gubernur di situ. Dan beliau melihat ketika sampai ke sana, Ubadah bin Samit nampak orang ramai mereka berjual beli sepihan emas dengan dinar-dinar. Mana emas-emas pecah-pecah, emas-emas yang sepihan-sepihan tu, dia jual beli pakai apa? Pakai dinar juga. Beli emas pakai dinar. Kan dinar ni actually emas yang telah ditempa. Dan kalau nak kata emas yang tak ditempa lagi, emas biasalah. Daripada batu ke, daripada yang dilebur ke, itu bukan ni. Tapi emas yang ditempa tu dinar. Dalam ditempa, nilai jumlah dia, kadar tetap. Lalu dia orang jual beli emas dengan dinar pakai. Dan actually benda ni kadang-kadang berlaku. Macam masyarakat kita jual duit lama, beli duit lama. Kan, harga tinggi. Kalau nak jual jadi halal, jangan jual pakai ringgit dengan ringgit tak boleh beli. Kalau ringgit 50 dulu ke sekarang ke sama je. Dolar lama dengan dolar baru sama je. Kalau nak beli duit lama, tukarkan, convert dia punya dia punya nilai. Contoh macam jual 50 ringgit lama dengan harga dolar Amerika Syarikat, dan okey, tak ada masalah. Pasal berlainan, Nabi kata tak kisah tinggi atau rendah. Tekan kata benda tu sama jenis, maka kena sama. Pada ringgit sama ringgit, nilai kena equivalent. Kalau 200, 50, dia tak boleh tukar. Tapi kadang kata nak jual juga, maka jual dengan harga apa? Dolar. Dia terserah dolar. Mana dolar dengan ringgit, tak apa. Dolar dengan yen dengan sekian. Letaklah apa pun. Macam satu dolar duit yang lama tu dengan harga 3 juta ringgit, lantak kan. Tak kisah, boleh je. Tapi yang penting sekarang ni masalah mesti benda tu berlainan. Sama jenis saja tak boleh, haram.
Jadi bila berlaku perbuatan mereka dahulu, jual beli seperihan emas dengan dinar. Dinar emas, itu pun emas juga. Okey, dan seperihan perak dengan dirham. Dijual beli macam tu. Lalu beliau berkata, Ubadah bin Samit berkata, okey, kamu sedang makan riba. Pasal orang para sahabat ramai pergi situ. Jadi ada orang tabi'in dan sebagainya masuk Islam. Muslim dalam kerajaan Islam, pemerintahan Islam, tapi mereka berjual beli cara macam tu juga. Still ongoing. Beli barang-barang emas dengan dinar emas. Maka ketika tu Ubadah bin Samit tegur. Dia kata, kamu sedang makan riba. Dia kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu jual beli emas melainkan dengan kadar, okay, yang sama. Mana? Mislan bimislin. Dan juga tiada lebihan di antara keduanya. Dan juga tiada penangguhan. Tak lebih, tak kurang, tidak apa, tidak ditangguh. On the spot. Lalu, lelaki berkenaan, ini maksud sini Muawiyah lah, berkata, aku tidak berpendapat riba berlaku dalam perkara ini melainkan apa yang terjadi pada penangguhan. Kalau ada penangguhan, dan aku rasa itu ada riba. Kalau tak ada, aku tak rasa ada. Okay, maksudnya sekarang ni Ubadah bin Samit, ketika dia cakap, dia bukan cakap daripada apa? Pendapat dia, tapi dia kata Nabi sabda. Maksudnya dia kena dua syarat tadi. First, jangan lebih atau kurang. Second, jangan ada penangguhan. Bukan pandang lebih kurang tadi saja, penangguhan tak apa. Atau terbalik, penangguhan yang tak boleh, lebih kurang tak apa. Kalau walaupun benda sama jenis. Sama jenis Sama jenis. Itu apa? Dolar, ringgit, emas, perak. Bukan macam tu. Sedangkan sabda Nabi letakkan dua syarat tadi. Pertama, mesti sama, tak boleh lebih kurang. Kedua, mesti apa? Tidak ada penangguhan. Datang lelaki yang dimasukkan tadi, itu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kita pelik Muawiyah tak tahu. Sebab apa? Muawiyah di antara orang yang masuk Islam lewat. Faham? Jadi bila dia keluarkan fatwa ataupun dia keluarkan pendapat yang agak bertentangan sabda Nabi SAW, actually benda tu tak pelik. Tidak pelik. Jadi bila dia cakap macam tu, lalu Ubadah bin Samit berkata, aku menceritakan kepada engkau daripada Rasulullah SAW dan engkau menceritakan kepadaku dari pendapat engkau. Mana? Aku cerita dari Rasulullah, kau cerita dari pendapat engkau sendiri, dia kata. Sekiranya Allah mengeluarkan aku, Allah Ta'ala bagi aku boleh keluar daripada negeri Syam ni, balik ke Madinah, dia kata, aku tak akan tinggal bersama engkau di bumi yang engkau ada penguasaan di atasnya. Ke atasku di atasnya. Mana? Pada tanah ni, pasal tanah ni kau jadi gubernur kan? Mana? Kalau aku boleh keluar, aku tinggalkan. Aku tak nak berada di dalam tanah yang engkau jadi penguasa ke atas aku. Ini kata-kata apa? Ubadah bin Samit. Pasal kerana lafaz yang keluar daripada Muawiyah, kerana dia kata Muawiyah ni baru Islam baru awal. Jadi kesilapan tu mungkin ada silap sikit fahaman. Jadi maka ketika tu Ubadah bin Samit marah sangat kerana apa? Kerana perbuatan dia mengatakan lafaz sebut. Lafaz apa? Aku tak rasa dalam perkara ni ada riba kecuali kalau ada tangguh. Dia faham macam tu. Sedangkan benda salah fahaman dia kerana apa? Tak boleh lebih, tak boleh kurang, dan juga tak boleh ada penangguhan. Itu dua syarat dia. Kalau benda tu kita emas dengan emas, perak dengan perak, ringgit dengan ringgit dan sebagainya. Tapi oleh kerana nak cerita sekarang ni, marah sangat, Ubadah bin Samit kata, kalau sekiranya aku dapat keluar, aku takkan duduk di bumi yang kau jadi berkuasa ke atasku. Lalu apabila keluar kafilah, mana ada caravan mana kafilah rombongan keluar balik ke Madinah, lalu beliau pun lari ke Madinah, tinggalkan Syam, tak nak pergi ke sana. Okey. Lalu Umar berkata pada beliau, okey, apa yang membuatkan kau kedatangan kau, wahai Abu Walid? Apa asal kau datang sini? Kan kau pergi sana kan, aku hantar kau sana kan untuk buat kerja kat sana kan. Tapi dia kata, lalu beliau itu Abu Walid bin Samit mencerita pada Umar kisah berkenaan. Lalu Umar berkata pada dia, pulanglah ke bumi engkau dan negara engkau. Pulang balik, pergi batal balik sana. Dia kata tak ada penguasaan untuknya ke atas engkau. Allah memburukkan bumi yang engkau dan orang seperti engkau tiada dalamnya. Ni marah orang Umar kata pergi balik sana. Yang bimbang. Tapi anyway, yang kisah tadi yang kita nak nampakkan adalah tentang macam mana sahabat Nabi SAW, bila ada orang berani kritik atau keluar pendapat bertentangan, diorang marah. Sifat diorang tak suka boleh berlaku perkara berkenaan daripada siapa saja menolak sabda Rasulullah SAW, dia tak boleh terima benda berkenaan. Okey. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertamatuk. Maksud dia tamatuk ni, maksud dia buat haji tamatuk ya. Maksud dia macam ni, haji tamatuk ni adalah haji di mana orang tu datang Mekah, kemudian dia tawaf, dia sa'i, kemudian dia tahallul, dia lepak. Tunggu sampai hari 9 Zulhijjah, baru dia pergi menuju ke Arafah. Dia pergi Arafah, duduk sana kan untuk wukuf, kemudian baru gerak. Anyway, jadi Nabi SAW sebenarnya cerita dia.
Nabi SAW ketika mana baginda, ini wajib sekali je, wajib sekali. Dan Nabi SAW bawa binatang daripada Madinah ke Mekah untuk disembelih pada 10 Zulhijjah. Dan memang Allah sebut dalam Quran, apa nak kata, apa mereka ni orang yang berihram tadi, yang bawa binatang sembelihan ni tidak boleh keluar daripada ihram sehingga binatang sembelihan mereka disembelih. Itu pada 10 Zulhijjah. Mana kalau kita datang macam Nabi sampai 4 Zulhijjah ke Mekah. Kalau kita datang awal lagi sebulan ke, lagi dahsyat, lagi panjanglah tempoh dia. Tapi anyway, itu panggil ifrad. Haji ifrad maksud dia kalau orang tu dia datang bawa binatang sembelihan, maka dia sampai ke Mekah, dia tawaf, sa'i tapi tak tahlul. Tunggu duduk dalam keadaan ihram tadi, siraf ihram, sampailah 9 Zulhijjah pergi ke sana sampai dia habis dia. Sampai habis ketika 10 Zulhijjah tu disembelih binatang sembelihan dia, dicukur kepala dia dan kemudian dia dia melontar, maka cukup boleh pakai baju biasa dah. Kemudian dia kena pergi tawaf pula, tawaf ifadah. Barulah dia halal untuk kahwin dengan isteri dia. Kalau tidak dia tak halal, dia ada dia tahlul awal, dia tahlul thani tak buat. So anyway, kisah tadi dalam kisah ni Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata apa? Nabi telah bertamattu'. Actually pasal bukan Nabi tamattu' secara physically. Nabi arahkan para sahabat Nabi SAW supaya siapa-siapa yang tak bawa binatang sembelihan semua kena cabut ihram sampai ke Mekah, cabut ihram. Kemudian duduk lepak kan, tunggu 9 Zulhijjah baru pergi ke Arafah pakai ihram balik. Maksud dia ada tempoh yang kosong. Cuma kes diorang tak bawa binatang sembelihan. Nabi kata siapa tak bawa binatang sembelihan tahlul. Nabi suruh tahlul. So para sahabat ada Nabi kata tahlul. Nabi kata kalau boleh aku patah balik, aku patah balik. Kalau aku boleh patah balik daripada benda ni, aku akan datang, aku buat macam kamu. Nabi kata. Anyway, ini macam galakan lah berkenaan tamattu'. Kemudahan yang diberikan. Jadi orang tu datang ke Mekah, masuk pakai ihram, kemudian tahlul, kemudian ihram balik ketika 9 Zulhijjah. Kira kalau ikutkan logik dia sikit je tempoh ihram dia. Mana sehari yang dia sampai tu untuk buat umrah, kemudian 9 10 habis lah. Macam 10 je lah pakai ihram. Lepas tu boleh pakai baju biasa balik. Mana pendek, makin pendek tempoh kita ihram, makin orang kata apa, makin selamat kita tak langgar larangan ihram. Tapi ada separuh orang kata lagi lama duduk dalam ihram lagi bagus. Nabi sendiri pun tak duduk lama sebenarnya. Kan Nabi SAW kalau kita ikutkan, kita baca 4 5 6 7 8 9 10 7 hari lah. Paling lama hampir seminggu lah. Ya, kalau Malaysia ni pasal flight, pakai ikut flight. Kalau tak nak naik unta. Maksud dia je lah, kalau biasanya kita kat Malaysia ni pasal dia actually kan seminggu awal, seminggu akhir, seminggu awal. Jadi siapa yang paling last sekali kata mantan akhir tu 2 minggu. 2 minggu sebelum musim haji tutup dah. Tak ada dah orang baru. Cuma orang-orang di Mekah Madinah tu, orang siapa-siapa tinggal tanah Arab, tak ada masalah, dia boleh jalan lagi. Kita kapal terbang stop dah. Kalau kita datang naik unta lain cerita lah, jalan lah sampai tempoh dia. So anyway, kita kata tempoh terpanjang macam tu. Banyak orang faham makin lama dengan ihram makin untung. So ada yang kata tak, ifrad lagi bagus. Macam itulah cerita dia. Lalu bila Ibnu Abbas menyatakan Nabi bertamattu', Urwah bin Zubair berkata Abu Bakar dan Umar telah melarang dia bertamattu'. Mana Urwah bin Zubair ni anak Zubair bin Awam, dia anak Asma. Anak Asma binti Abi Bakrin. Urwah bin Zubair, ialah anak kepada Asma binti Abi Bakrin. Kakak Aisyah. Kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha. Okey, mana ni kira apa, anak saudara apa, kalau orang sekedar apa, anak saudara sabit dengan Nabi lah. Pasal Aisyah isteri Nabi, Asma kakak Nabi. Asma kahwin dengan tu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Asma kahwin dengan Zubair bin Awam. Tu anak dari Urwah bin Zubair. Itu suami Asma lah tu, Zubair tu. So anyway, bila Ibnu Abbas kata Nabi bertamattu' atau Nabi galakkan tamattu' macam itulah. Tiba-tiba datang apa? Datang Urwah bin Zubair kata Abu Bakar dan Umar telah melarang daripada tamattu'. Jadi kita katalah boleh tak boleh buat. Tapi mufti kata boleh. Kita kata Nabi sabda, mufti kata tak apa. Okey, macam tu contohnya itulah. Tapi jadi apa yang dalam kisah ni, Urwah bin Zubair ketika dia cakap tu, dia kata Abu Bakar dan Umar actually quite besar. Namun begitu, Ibnu Abbas berkata, apa yang dikatakan oleh si Urwah, nama dia Urwah kan? Urwah ni maksudnya ikatan. Dia kata aurat. Dia kata si telanjang. Dia actually daripada Urwah, daripada aurah. Mana dia ini Ibnu Abbas marah, dia kata, apa si telanjang cakap, dia kata. Dia ni kan nama kawan tu.
Dia kata, dia seorang yang hadir di situ kata, dia telah berkata telah melarang Abu Bakar dan Umar daripada tamattu'. Lalu Ibn Abbas berkata, aku lihat mereka akan binasa, kaum ni akan binasa, dia kata. Dia kata, aku berkata telah bersabda Nabi SAW, dan dia berkata telah melarang Abu Bakar dan Umar. Kan, takkan Abu Bakar dan Umar setara dengan Nabi, maksud dia bila melarang atau memerintahkan. Memang kita kata konteks-konteks tertentu Nabi suruh benda berkenaan dengan soreh, Umar dengan Abu Bakar takkan langgar. Ni benda-benda tambahan ni, kita kata pemahaman. Cerita lah Nabi sendiri ifrat, kan? Nabi tapi galakkan tamattu' tadi, mungkin diorang tak faham macam tu. Tapi anyway, masalah sekarang ni, bila kita kata timbul tajuk macam ni, tajuk ini, Ibn Abbas punya marah macam tu, dia cakap. Dia kata, aku rasa diorang akan binasa. Sebab dia kata apa? Aku kata telah bersabda Nabi SAW, tapi mereka berkata telah melarang Abu Bakar dan Umar. Pelik je. Sedangkan memang betul Nabi SAW galakkan, tapi Abu Bakar dan Umar mungkin larang sebab apa dia orang faham. Itu timbul tajuk lain. Cuma orang ramai dan tajuk ni, pilihan mereka yang utama adalah Rasulullah. Faham tak? First choice kita Rasulullah, bukannya orang lain. Bukan Ustaz Adli, bukan Ustaz Kariman, bukan Ustaz kat sini, bukan Ustaz Yunus ke. Faham tak? Tapi bila orang yang kadang-kadang dia terlampau ta'assub dengan orang tertentu, dia kena keluarkan kata-kata dia. Tapi lah betul Nabi kata macam tu. Tapi tu. Tapi ustaz saya kata lah. Besarnya ustaz awak kata. Kan setara dengan Nabi ke? Kan? Tak setara dengan Nabi. Takkan setara dengan Nabi SAW. Faham Baik. Abu Muawiyah Ad-Darir telah menyampaikan hadis sisi Harun Ar-Rasyid. Ni kisah lain. Kisah lain Harun Ar-Rasyid pun kita kata 300 hijrah ke atas kan. Dia lewat sikit, tapi tengok apa jadi. Abu Muawiyah Ad-Darir telah menyampaikan hadis di sisi Harun Ar-Rasyid dengan sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ceritakan, hadis berkenaan telah berhujah Adam dan Musa. Kan ada hadis Bukhari Muslim, Adam dan Musa alaihissalam, Musa cuba hujah Adam. Musa telah cuba hujah Adam. Okey, mana dan kisah berkenaan Musa kata pada Adam, wahai Adam, engkau ni adalah bapa manusia, engkau Allah Ta'ala jadikan dengan tangan dia, Allah Ta'ala tiupkan engkau roh dia, Allah Ta'ala ajar engkau macam-macam benda. Tapi kenapa engkau keluar kami daripada syurga? Kami dan kenikmatan asalnya engkau keluar kami daripada syurga. Adam jawab balik. Adam kata, wahai Musa, engkau utusan Allah Ta'ala berikan kau Allah Ta'ala berikan kau kitab Taurat, Allah Ta'ala berikan kau macam-macam. Engkau tak baca ke dalam Taurat bahawa aku telah ditentukan untuk turun ke dunia sebelum dia aku dijadikan? Berapa tahun dulu aku dijadikan, telah diberitahu macam tu. Antara kita Quran Karim pun kita belajar benda yang sama. Ayat 30 surah Al-Baqarah. Adam AS tak jadi lagi, Allah Ta'ala dah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di bumi ini pengganti. Maksud dia memang Allah Ta'ala jadikan Adam ini, sebelum dia jadi lagi Allah Ta'ala kata dia nak duduk mana. Tapi bila lepas dia jadi, Allah Ta'ala kata sebelum dia duduk dalam syurga. Sebab untuk jadikan syarat atau cara dia keluar tadi untuk pengajaran kita, supaya kita dapat belajar apa jangan buat, supaya jangan kita terkena benda yang sama. Tu je cerita dia. So anyway, dalam hadis berkenaan, Adam hujah balik pada Musa. Musa pun mati kutu, tak ada jawab apa. Okay. Anyway, dalam kisah ni, ketika Abu Muawiyah Ad-Darir ceritakan hadis ni, lalu salah seorang yang hadir berkata, bagaimana ni? Macam mana? Ni macam mana? Macam mana ni? Dia kata, sedangkan di antara Adam dan Musa jarak, ada jarak yang jauh di antara mereka. Kan Musa dengan Adam kan jarak jauh. Adam essentially manusia pertama. Musa dengan Rasulullah SAW dengan Rasulullah dalam 1000 tahun. Kan Musa dengan Isa dalam 500 tahun. Isa dengan Muhammad dalam 500 tahun. So dalam 1000 tahun takkanlah jauh tu, dia kata yang tu. Lelaki ni ialah pakai logik akal dia itu. Okey. Perawi hadis ni berkata, ni kisah ni, dia kata, lantas Harun Ar-Rasyid, ini khalifah ni, dia telah menerkam lelaki berkenaan dan berkata, dia menyampaikan hadis daripada Rasulullah SAW dan kau menentangnya dengan kata bagaimana? Engkau cakap bagaimana? Nabi sabda. Dia cakap Nabi sabda. Engkau kata bagaimana? Macam mana? Dia kata. Dan beliau berterusan berkata sehinggalah lelaki berkenaan diam. Lelaki itu terakhir jawab. Berterusan dia kata macam tu sampai lelaki itu diam. Sampai lelaki itu diam. Mana marahnya. Ini khalifah marah. Kita tahu menteri mana marah kalau orang tipu atas nama Rasulullah. Tak ada menteri kot yang marah. Tak, actually betul masalah. Pasal kita kata benda macam ni, ini adalah maruah Islam. Bila berkaitan Rasulullah SAW, kita pertahankan legacy berkenaan Rasulullah ni, bukan dengan sibuk janggut Nabi ada ke pedang dia, bukan. Jangan menipu atas nama Rasulullah. Marah kita kepada siapa yang menipu atas nama Rasulullah SAW. Ni kena suka hati je. Ada mana baru ni malam ni Syaban kat radio tu, dia buat malam mahabbah dekat Shah Alam. Tapi saya langsungkan dalam radio IKIM. Lepas tu keluar cerita awal tu. Malam nisfu Syaban ini Nabi Daud keluar.
Bila Nabi Daud keluar dapat hadis mana? Kan? Jadi tengah dalam kereta tu, isteri saya kata, telefon lah. Jadi ada kan, saya telefon, cakap dengan ustaz dia pun, dia tak nama orang tu, tak ingat dah. Dia kata dengan dia, saya kata, kenapa buat macam ni? Saya kata, kan, pertama sambutan malam nisfu Sya'ban ni tak sepatut dibuat. Saya kata dengan dia, tak ada sambutan khas pun, dan kita dah tahu benda ni tak patut dibuat. Lepas tu dia macam nak ni sikit, macam nak tambah, macam nak pertahankan lah apa dia orang buat. Saya kata dengan dia, Ibnu Umar, nanti kita akan belajar hadis ni. Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bila ada seorang lelaki, lelaki ni bersin sebelah dia, hacum bersin, lelaki tu kata, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, kan, alhamdulillah dan salam kepada Rasulullah. Actually siapa kata salah? Siapa nak kata salah? Orang tu sambil bersin, sambil selawat. Kan bagus tu. Lalu Ibnu Umar tegur lelaki tu. Ibnu Umar kata apa? Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, bukan macam ni Nabi ajar kami. Nabi dahulu mengajarkan kami untuk mengatakan setiap kali mana pada alhamdulillah itu sahaja pada semua keadaan. Mana selesai makan, alhamdulillah. Selesai belajar, alhamdulillah. Selesai sampai rumah, alhamdulillah. Dapat sampai pasar, alhamdulillah. Dapat beli barang, alhamdulillah. Mana maksud alhamdulillah saja Nabi ajar pada mereka. Dan actually orang akan kata, kan, macam kita kata, apa orang cakap, apa salahnya tambah sikit sambil selawat, kan bagus. Soalannya sekarang, apa limitation tak bolehnya? Dia kata tak ada limitation. Sekarang dia kata orang tu bersin, Hashum, dia baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki dia baca habis sampai apa? Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia baca Fatihah straight. Bersin baca Fatihah. Tak gila ke? Betul tak sekali? Tu macam Nabi ajar untuk makan, kan, bismillah saja. Lepas tu kata Ar-Rahman Rahim, apa salahnya tambah? Lepas tu kalau baca semua terus, kan, Bismillahirrahmanirrahim Malikil Quddus Salamun Amin Aziz Jabbar Mutakabbir Qahar. Baca sampai habis. Sampai lepas tu makan. Tak jenuh nunggu kawan. Ya benar Mat nak makan ni Mat. Kan? Lama je bismillah kau. Bismillah ni paling terror sekali. Tak betul tak? Faham tak? Apa limitation dia? Bila kita tak sekat benda macam ni, yang kata kalau baik apa salahnya ni. So in the end apa limitation dia? Jelas sekali apa extend jauh. Tu kita kata benda macam ni, kan, saya kata dengan dia, kalau dia kata tak sekat, kan ada masalah, saya kata. Kan kalau baik apa salahnya, benda baik. Siapa kata baik? Kalau baik ikut syarak, saya kata tidak. Tu dia kata okey lah, tapi encik boleh lah berikan apa komen dan sebagainya. Dan kalau kalau encik rasa ni, bagilah cadangan-cadangan apa program. Yelah saya kata. Maksud dia kata saya pun tak tahu, dia kata. Saya sebutlah macam bebel juga. Saya kata hari tu ada apa tak kasuri syifa lah. Janggut Nabi celup tepung. Apa celup tepung lah? Apa celup apa? Celup dalam dah sejuk, celup air sebagainya. Celup tepung salah juga, ada Ustaz. Kan? Siapa ngajar ambil janggut Nabi celup ni? Kan? Anyway, ini kita kata sebenarnya batasan, saya kata, batasan. Kadang dia kata tidak. Sebab kenapa marah apa dalam salafus soleh, marah kalau ada ditambah sikit pun, walau sikit penambahan. Pasal kalau tambah sikit, besok tambah 2, tambah 3, tambah 4. Siapa nak berhenti? Sampai bila nak berhenti? Kan? In the end apa? Sunnah Nabi ditinggalkan, sunnah orang-orang tertentu akan diikut. Nabi punya amalan ditinggalkan, amalan orang tertentu akan diikut. So Nabi punya amalan tak ada. Macam Melayu kita lah, malam Jumaat baca Yasin. Kemudian Nabi punya amalan atau arahan atau pentunjukan tak ada siapa ikut pun. Nabi kata jangan khususkan malam Jumaat dengan ingat ibadat, apa qiyam. Siang Jumaat untuk siam. Kita langgar. Malam Jumaat itulah kita sibuk nak main tahajud dan sebagainya. Malam lain tak bangun. Salah. Kan? Ataupun contoh macam pengkhususan salah. Ataupun contoh macam apa, bila masuk rumah, kan, kita cerita tu, masuk rumah apa, rumah ada hantu, baca Yasin. Betul? Sedangkan Nabi suruh baca Al-Baqarah. Tapi lah sunnah Nabi ditinggalkan, sunnah orang-orang tertentu diikut. So bahaya benda macam ni. Kita kata secara tak langsung dia akan apa? Dia akan mendatangkan pada diri kita ni masalah pada bangsa akan datang sebenarnya. Pasal in the end last sekali sunnah Nabi akan dibuang, sunnah orang tertentu akan diikut. Jelas? Baik, insya-Allah nanti kita sambung kemudian contoh-contoh berkenaan dengan kita berhenti kat surat ni, surat 24 yang peringkat bawah sekali. Mana nanti kita sambung berkenaan dengan bagaimana golongan salafus soleh ni mengagungkan nas. Agungkan nas macam mana diorang cara? Memang diorang tak boleh terima kalau dia kata ada orang berkata betul hadis Nabi itu, tapi memang tak boleh terima. Zaman kita boleh terima lagi. Orang tu kata yelah hadis Nabi tapi. Ini masalah Jelas Okay, baik, berhenti kat sini. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.